Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kelas pada hari ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan perkembangan teori feminisme berdasarkan latar belakang dan juga perkembangan lah. Jadi, feminisme adalah salah satu teori ataupun pendekatan yang perlu diketahui di dalam mempelajari sastra Melayu kontemporari SCH 4304 supaya kita boleh tahu berkenaan dengan perkembangan terkini berkaitan dengan kesusastraan Melayu. Okey. Jadi, untuk memahami berkenaan dengan feminisme, terdapat beberapa peringkat dalam feminisme yang perlu kita ketahui, yang bermula dengan feminisme sendiri, kemudian diikuti dengan kritik feminis, kemudian lahirnya gynokritik, feminis radikal, dan juga yang terakhir adalah dari segi subaltern. Alright. Jadi menjadi persoalan kepada kita semua, siapakah yang boleh kita kategorikan di dalam kategori feminis? Adakah orang-orang biasa sahaja atau masyarakat sekitar yang berada di sekeliling kita boleh dianggap sebagai golongan feminis, ataupun terdapat golongan-golongan tertentu yang memang mempunyai latar belakang sebagai seorang feminis dan sebagainya. Jadi berdasarkan gambar yang saya tunjukkan sekarang, kita boleh lihat bagaimana perkembangan ataupun golongan feminis mempunyai pelbagai perjuangan di dalam kehidupan mereka, antaranya adalah berkaitan dengan employability ataupun employment, kemudian advocates, kemudian ada juga berkaitan dengan equality, kemudian hak-hak mereka, perjuangan dalam mendapatkan vote ataupun undian, kemudian dari segi power dan juga dari segi economic right, politic right dan sebagainya. Itu adalah antara aspek-aspek yang sering kali menjadi perjuangan kepada golongan feminis yang akhirnya diangkat oleh golongan-golongan ini melalui beberapa kaedah. Dan dalam kesusastraan, golongan feminis ataupun feminisme, aliran feminisme turut mempengaruhi dalam penghasilan ataupun kewujudan karya-karya sastra sehingga membawa kepada satu gelombang kepada bentukan feminisme dalam kalangan masyarakat di dunia secara umumnya. Alright, ini adalah antara contoh gelombang ataupun pergerakan-gerakan feminis yang berlaku di dunia yang boleh kita lihat. Antaranya adalah seperti di Afghanistan, kemudian di Afrika Selatan, di Morocco, kemudian di USA dan juga di China. Jadi perjuangan-perjuangan mereka ini ataupun movement yang mereka lakukan ini adalah secara asas ataupun secara basic adalah untuk memperjuangkan hak-hak golongan wanita ini untuk menyuarakan pandangan mereka ataupun mendapatkan kepentingan-kepentingan golongan wanita di dalam sistem masyarakat pada masa kini, terutamanya dalam aspek ekonomi, politik dan juga dalam aspek-aspek hak-hak wanita dari segi kebebasan wanita sebagai seorang wanita. Jadi di China ini contohnya bagaimana golongan-golongan feminis ini berpakaian seperti pengantin yang menggambarkan pengantin ataupun hidupan selepas berkahwin yang ada setengah golongan wanita ini yang berhadapan dengan keganasan rumah tangga. Jadi golongan-golongan feminis ini dari segi positif adalah untuk memperjuangkan ataupun mempertahankan hak-hak mereka daripada diceroboh oleh masyarakat ataupun golongan-golongan yang tertentu. Jadi gerakan feminis ini sebenarnya telah berlaku dalam tempoh yang agak lama dan berlaku di seluruh negara, termasuklah pelbagai negara di Asia, di Eropah, di Afrika dan juga di Asia Tenggara sendiri misalnya. Alright. Jadi dalam membincangkan mengenai feminis, terdapat beberapa tokoh yang perlu kita ketahui berkenaan dengan feminis dalam bidang kesusastraan. Antaranya adalah seperti Eleni Showalter, kemudian ada Kate Millett dan juga Virginia Woolf, yang mana ketiga-tiga tokoh yang saya tunjukkan ini adalah tokoh-tokoh yang berkaitan dengan gerakan feminis yang berada di barat. Kemudian kita perlu fahami apakah yang dinamakan sebagai feminisme. Alright, feminisme secara
pendefinisian boleh kita ambil daripada beberapa tokoh, antaranya adalah seperti Harding pada tahun 1994 yang menyatakan feminism is a political movement for the emancipation of human. Alright, yang ni dikatakan oleh Sandra Harding yang menyatakan bahawa feminis ini adalah sebenarnya sebagai gerakan politik untuk memperjuangkan emansipasi terhadap golongan wanita. Kemudian Whedon pada tahun 1987 pula menyatakan bahawa feminis is a politic. It is a politics directed at changing existing power relation between women and men in society. Jadi Whedon pula juga menyatakan bahawa feminis ini adalah sebenarnya sebuah gerakan politik yang memberikan perhubungan antara power ataupun kuasa between women and men dalam galangan masyarakat. Jadi di sini kita melihat bagaimana Whedon ini memberikan pandangan bahawa gerakan feminis ini sebenarnya adalah untuk gerakan memberikan kuasa kepada wanita dan juga perbandingannya dengan golongan lelaki dalam kalangan masyarakat. Kemudian Maggie Hum pada tahun 1992 menyatakan pula feminis sebagai a social force ataupun kita boleh fahami sebagai gerakan yang didesak oleh keadaan sosial masyarakat, di mana bila berlakunya kekangan terhadap golongan wanita ataupun tekanan terhadap golongan wanita menyebabkan gerakan feminisme ini dilakukan untuk mengatasi tekanan-tekanan tersebut. Dan daripada Jayawardena pada tahun 1986 pula menyatakan bahawa feminis sebagai embracing women for equality within the current system and significant struggle that have attempt to change the system. Okay, dia adalah sebagai movement untuk kesamarataan dalam kalangan wanita untuk berhadapan dengan sistem yang tengah berubah pada masa inilah. Jadi dulu mungkin feminis ni tak berapa nak diangkat, tapi sekarang bila feminis ataupun bila ramai golongan wanita yang memperjuangkan hak-hak mereka, jadi dia dah menubah sistem yang ada dalam dunia ini, di dalam sesebuah negara ataupun dalam dunia secara umumnya. Okay. Dalam perkembangan feminis, terdapat beberapa gelombang yang boleh kita kenal pasti yang menyumbang kepada ataupun yang membawa kepada perkembangan gerakan ini. Antaranya adalah gelombang pertama, yang mana pada gelombang pertama ini golongan feminis mula membuka horizon baharu dalam kritikan sastra bermula pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Maksudnya feminis adalah satu gelombang yang masih lagi baharu dalam kalangan kritikan sastra di dunia ini, yang dikatakan ataupun dipercayai bermula pada tahun 1960-an ataupun awal tahun 1970-an. Okay. Pada ketika ini, gerakan feminis gelombang pertama ini telah dimulakan oleh seorang penulis yang bernama Virginia Woolf dalam bukunya yang bertajuk A Room of One Owns pada tahun 1977. Jadi dalam bukunya dia menceritakan bahawa golongan feminis ini adalah golongan yang perlu diperjuangkan, dan juga yang kedua adalah daripada Simone de Beauvoir dalam bukunya The Second Sex, yang ini lebih awal tapi yang masih ataupun yang baharu lagi membincangkan berkenaan dengan persoalan-persoalan berhubungan dengan wanita dan juga corak penulisan wanita di dalam karya. Right, itu adalah gelombang pertama. Kemudian pada tahun 1997 pula, Woolf lagi sekali menyatakan bahawa kurangnya penulis wanita di dalam penghasilan karya sastra bukan kerana mereka tidak boleh menulis, tetapi kerana banyak halangan luaran yang mengganggu mereka. Itu pandangan Woolf yang mengaitkan bagaimana golongan-golongan wanita ini kurang dalam menghasilkan karya sastra. Dan 1972, Beauvoir sekali lagi menyatakan pandangan beliau yang menyatakan bahawa selama ini wanita menjadi alat kepada lelaki. Misalnya, pengertian tentang wanita dibangunkan oleh lelaki dan wanita dinafikan tentang hak dan subjektiviti mereka. Jadi Beauvoir berpandangan bahawa sebelum adanya gerakan feminis ini, wanita ini dianggap sebagai jadi alat kepada lelaki,
alat untuk dalam kehidupan, alat untuk tujuan-tujuan seksualiti dan sebagainya. Tapi dan menyebabkan hak-hak mereka dinafikan dalam kalangan masyarakat. Jadi dalam gelombang pertama gerakan feminis ini, aspek-aspek yang diberikan penekanan adalah berkaitan dengan kesamarataan dan diskriminasi dalam masyarakat. Justru perjuangan lebih ke arah di luar rumah dan keluarga. Alright, itu adalah gelombang yang pertama. Kemudian berlaku pula gelombang yang kedua dalam gerakan feminis, iaitu dengan munculnya tulisan-tulisan seperti Sexual Politics pada tahun 1969 oleh Kate Millett dan A Literature of Their Own pada tahun 1977 oleh Elaine Showalter. Dalam kedua-dua teks ini, mereka ataupun Millett telah memberikan kritikan yang kuat terhadap budaya patriarchal ataupun budaya yang memihak kepada golongan lelaki ataupun mengutamakan golongan lelaki, iaitu budaya yang dikuasai oleh golongan lelaki yang bersifat inferior serta dipengaruhi oleh Beauvoir. Okay? Tulisan yang dikemukakan oleh Millett ini dipengaruhi oleh Beauvoir yang membezakan seks dan juga gender. Jadi, seks ditentukan secara biologi dan gender pula ialah satu konsep secara psikologi. Jadi, apa yang kita faham di sini adalah bila menyebut mengenai seks, ia adalah berkaitan dengan elemen-elemen biologi, organ-organ yang terdapat di dalam badan manusia. Manakala pada pandangan mereka dari segi gender pula, gender ialah satu konsep tentang pemikiran ataupun secara psikologi. Gender wanita adalah sedemikian, manakala secara psikologi lelaki adalah sedemikian. Contohnya adalah seperti kalau wanita secara psikologi ataupun pemikiran, kita beranggapan bahawa wanita adalah golongan yang lemah, mempunyai kekuatan fizikal yang tidak berapa nak kuat dibandingkan dengan lelaki dan juga mempunyai perasaan yang sangat-sangat complicated jika dibandingkan dengan lelaki. Itu adalah secara konsep psikologi. Okay. Dalam gelombang yang kedua juga muncul Showalter yang berpandangan bahawa terdapat perbezaan yang jelas antara tulisan lelaki dan wanita kerana bagi Showalter, beliau telah menemui adanya subbudaya wanita yang terselah dalam pengalaman wanita seperti yang diperturunkan dalam karya-karya yang dihasilkan. Okey. Dan dalam gelombang kedua ini juga, ia melampaui emansipasi wanita, termasuklah soal-soal berkaitan dengan women's subordinate to the male within the home, against their exploration by family, against their double burden in production and reproduction. Okey, itu adalah gelombang yang membawa kepada berlakunya gerakan feminis di dunia, dan daripada situ muncullah kritikan feminis di dalam karya-karya sastra yang diimplementasikan oleh pengkarya-pengkarya ataupun golongan-golongan sarjana di dalam bidang kesusastraan untuk mengkritik hasil-hasil karya sastra. Alright, kritik feminis secara umumnya adalah memberi perhatian kepada representasi ataupun pemaparan penonjolan watak-watak wanita ataupun wanita dalam kesusastraan dengan membebaskan mereka daripada kekangan yang menekan. Kekangan yang menekan di sini dimaksudkan adalah tekanan-tekanan yang diberikan terhadap wanita yang sebelum ini beranggapan bahawa wanita hanyalah golongan yang perlu duduk di rumah dan perlu menjaga keluarga dan sebagainya. Tapi apabila adanya golongan kritikan feminis ini, representasi wanita yang sedemikian tadi telah berubah ataupun mula diubah untuk memberikan bahawa wanita itu mempunyai hak-hak kesamarataan seperti yang terdapat dalam kalangan lelaki. Kemudian, image-image ataupun watak-watak wanita yang bersifat stereotip yang digarap dalam karya-karya sastra yang dihasilkan oleh lelaki dan memberi tumpuan kepada persoalan-persoalan tentang pengabaian dan salah anggap lelaki terhadap wanita dalam kritikan dan sejarah sastra yang digarap oleh lelaki. Jadi kritikan feminis ini juga memberi tumpuan kepada soalan-soalan tentang pengabaian, dan salah anggap lelaki terhadap wanita. Maksudnya bagaimana sebelum adanya aliran feminis,
karya-karya yang dihasilkan oleh golongan-golongan sastrawan ini lebih berfokus kepada karya-karya lelaki dan berdasarkan kepada sudut pandang seorang lelaki, bukannya daripada sudut pandang seorang wanita. Kemudian, kritikan feminis juga adalah kritikan yang mengetengahkan bahawa karya-karya yang dikuasai oleh bayang-bayang lelaki kerana watak-watak wanita diperkatakan dalam teks adalah hasil daripada tanggapan golongan lelaki. Jadi feminis ini dia nak menolak perkara-perkara ini dan mengangkat bahawa dalam kesusastraan perlulah dihasilkan, dalam kesusastraan karya-karya yang bersifat feminis ini perlulah ditulis oleh lelaki, perempuan, wanita dan perlulah daripada sudut pandang seorang wanita. Okay. Dan seterusnya adalah gynokritik. Gynokritik adalah cambahan atau perkembangan ataupun aliran yang berkembang di bawah feminis yang mana karya yang dihasilkan oleh wanita menjadi fokus. Jadi gynokritik ini dia lebih ke atas sikit berbanding feminis tadi. Dia melihat terus kepada karya yang dihasilkan oleh wanita dan mereka menerima wanita sebagai pengarang kepada karya-karya sastra yang dikaji, maka makna, tema, genre dan struktur karya sastra itu datangnya daripada wanita. Maksudnya elemen-elemen, keseluruhan elemen yang terdapat di dalam karya itu perlulah elemen yang datangnya daripada seorang wanita, penulis wanita. Okay, makna dari segi tema, dari segi genre dan juga struktur karya perlulah berasal ataupun datangnya daripada idea dan pemikiran seorang wanita. Gynokritik juga berpaksikan kepada wanita, iaitu woman-centered, yang menjadikan pandangan Showalter semakin diterima dan kritikan feminis semakin berkembang. Jadi gynokritik ini dia bersifat women-centered, maksudnya apa-apa perkara yang berkaitan dengan penulisan karya-karya sastra ini perlulah bersandarkan kepada wanita, perlulah berpusatkan kepada wanita, perlulah berpaksikan kepada seorang wanita ataupun golongan wanita di dalam penghasilan karya berkenaan. Kemudian, gynokritik juga jelas tidak memberi peluang kepada karya-karya lelaki kerana dipercayai bahawa pengarang lelaki tidak memahami perasaan dan pengalaman wanita. Jadi, untuk gynokritik ini, dia tidak langsung melihat kepada karya-karya lelaki untuk melihat elemen-elemen berkaitan dengan wanita. Kerana bagi mereka bahawa pengarang lelaki yang menghasilkan karya-karya sastra tidak langsung memahami perasaan dan juga tidak mengalami peristiwa-peristiwa seperti yang dialami oleh seorang wanita. Kerana seorang wanita akan melalui satu peristiwa perasaan dari segi biologi yang berlainan dengan lelaki. Jadi untuk golongan feminis yang berpegang kepada gynokritik ini, dia melihat dari aspek wanita dan dari sudut pengalaman dan kepengarangan wanita. Oleh itu, pengarang lelaki tidak mampu. Oleh itu, dalam gynokritik, pengarang lelaki dianggap tidak mampu untuk menggarap wanita dengan adil dan benar dalam karya-karya mereka. Okay. Perkara ini dinyatakan oleh Elaine Showalter pada tahun 1979 yang menyatakan bahawa the program of gynokritik is to construct a female framework, okay, for the analysis of human literature, to develop the new model based on the study of female experience rather than to adapt male modes and theories. Jadi dia melihat kepada gynokritik ini sebagai sebuah program untuk construct a female framework, untuk menghasilkan rangka kerja daripada golongan wanita untuk menganalisis karya-karya sastra wanita dan untuk membangunkan model-model berasaskan kepada pengalaman-pengalaman wanita berbanding mengambil teori dan juga model yang dihasilkan oleh golongan lelaki. So itu yang dikatakan oleh Showalter, yang ditegaskan oleh Showalter supaya dalam golongan dalam penghasilan karya-karya sastra ataupun dalam kritikan gyno ini, elemen-elemen kewanitaan diberikan keutamaan. Oleh hal yang demikian, dalam penelitian gynokritik ini terdapat 4 model yang telah diketengahkan oleh Showalter, iaitu yang pertama sekali berkaitan dengan penulisan wanita dan juga biologi wanita. Jadi dalam model ini, aspek
penulisan sesebuah karya sastra yang ingin mengangkat ataupun yang ingin mengetengahkan elemen-elemen wanita, perlulah menulis hal-hal juga yang berkaitan dengan biologi wanita. Biologi wanita adalah seperti wanita mengalami satu kelitaran kesuburan atau production yang berkaitan dengan haid dan sebagainya. Itu adalah peristiwa ataupun pengalaman yang hanya dilalui oleh wanita. Jadi hanya wanita yang boleh menceritakan tentang perkara tersebut, kesakitan dan sebagainya dalam proses biologi ataupun dalam proses kelahiran, mengandung dan sebagainya. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang hanya dilalui oleh wanita. Jadi sekiranya ingin menceritakan hal-hal tersebut di dalam penulisan karya-karya sastra, hanya wanita yang boleh menceritakannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan ataupun peristiwa-peristiwa yang wanita itu lalui. Kemudian yang kedua, dari segi penulisan wanita dan juga bahasa wanita. Alright. Kenapa dikaitkan gynokritik ini dalam penulisan wanita dan juga bahasa? Kerana wanita mempunyai bahasa yang tersendiri. Kadang-kadang wanita dianggap sebagai mempunyai bahasa yang lemah lembut, sopan dan sebagainya. Jadi itu lebih dekat diasosiatkan dengan golongan wanita sendiri untuk menulis sesebuah karya sastra yang menggunakan ataupun yang ingin dilihat dari aspek gynokritik. Kemudian dari segi psikologi wanita juga, penulisan wanita dan psikologi wanita, di mana apabila seseorang penulis ataupun seseorang yang ingin melihat sesebuah teks dari aspek gynokritik, teks tersebut perlulah dihasilkan oleh wanita dan elemen-elemen psikologi, perasaan, pemikiran dan sebagainya adalah berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman yang dihadapi ataupun yang dilalui oleh wanita tersebut. Dan yang terakhir adalah penulisan wanita dan budaya wanita. Okey, budaya wanita, budaya dari aspek pemakaian, dari segi mengemaskan diri dan sebagainya, adalah wanita dia mempunyai sudut pandang yang berlainan berbanding dengan lelaki. Dari segi pemilihan pakaian, kadang-kadang wanita ni nak pilih pakaian memerlukan masa yang lama. Kadang-kadang berbanding lelaki, jumpa je pakaian boleh pakai terus. Tapi untuk seorang wanita, penampilan diri itu adalah sesuatu yang perlu diberikan ditonjolkan kepada masyarakat bahawa dia adalah mempunyai budaya yang berlainan dengan lelaki. Jadi keempat-empat perkara ini menjadi asas kepada model gynokritik untuk menceritakan berkenaan dengan, untuk menganalisis sesebuah teks yang berkaitan dengan gynokritik ataupun yang berkaitan dengan wanita. Jadi gynokritik ini sebenarnya satu perkembangan ataupun satu upgrade daripada aliran feminis yang sebelum ini dan jadikan sebagai satu bentuk ataupun satu penelitian yang baharu supaya pemahaman terhadap golongan wanita itu dapat dilihat dengan lebih detail. Jadi, keempat-empat model dalam gynokritik ini memberi tumpuan kepada wanita sebagai seorang penghasil teks. Jadi, sekiranya teks-teks sastra itu dihasilkan oleh seorang lelaki, ia tidak boleh dianalisis ataupun dinilai berdasarkan konsep ataupun model gynokritik ini. Terus ditolak oleh gynokritik. Kemudian ada juga feminis radikal, yang mana dalam perkembangan feminis radikal, wujud kecenderungan dalam kalangan golongan feminis yang menerima gynokritik sebagai satu-satunya teori yang utuh ada dalam kalangan kritikan feminis. Kemunculan tokoh-tokoh seperti Helena Sicius, Mary Almond, Mary Daly dan juga Kate Millett adalah golongan-golongan yang hadir di dalam perkembangan feminis radikal. Mereka memuja ciri-ciri biologi wanita sebagai sumber kelebihan ataupun kekuatan dan bukanlah sebagai suatu kekurangan ataupun kelemahan. Jadi, untuk golongan-golongan feminis radikal ni lebih dahsyat, di mana mereka memuja ataupun mengangkat biologi wanita ini sebagai satu kelebihan yang memberikan kekuatan kepada wanita dan bukannya dianggap sebagai kekurangan ataupun kelemahan. Contohnya adalah dari segi kelebihan seorang wanita untuk mengandung. Okey, itu adalah ciri-ciri biologi wanita yang diangkat oleh golongan-golongan feminis radikal yang tidak boleh dilakukan oleh golongan lelaki. Jadi, perkara seperti ini menjadi satu pegangan kepada golongan feminis radikal yang beranggapan bahawa golongan-golongan
feminis mempunyai kekuatan dari segi biologi berbanding dengan lelaki. Lelaki tidak boleh menghasilkan ataupun tidak boleh mengandung, sedangkan perempuan boleh mengandung dan melahirkan anak. Okey, itu adalah satu yang kekuatan kepada mereka. Kemudian Elman pula menyatakan bahawa telur wanita sebagai berani. Okey, berani bukan beran tu. Sebagai berani, bebas, bersifat individualistik dan bukannya tidak peduli, manakala benih lelaki sebagai pak turut, penakut dan sebagai bukannya gairah. Jadi dia melihat dari aspek benih lelaki dan wanita, iaitu ovum dan juga sperma lah. Okey, kalau dilihat sperma ni dia kalau dilihat ovum ni dilihat sebagai berani sebab dia hanya satu ovum yang boleh disenyawakan, kemudian dia bersifat bebas dan bersifat individualistik berbanding dengan sperma yang dihasilkan oleh lelaki, di mana benih lelaki ini dihasilkan dalam jumlah yang banyak, dia hanya menurut kehendak telur wanita tadi dan dianggap sebagai penakut dan bukannya gairah. Hanya satu sahaja yang boleh berjaya untuk menawan telur wanita. So itu adalah aspek yang dilihat oleh Elman dalam feminist radical ini, dalam melihat kepada aspek biologi wanita, kekuatan wanita itu sebagai seorang yang mempunyai kekuatan dan kelebihan yang luar biasa berbanding dengan seorang lelaki. Manakala Sisius pula menyatakan bahawa kritikan yang membawa kritikan yang lebih berani kepada kritikan yang bersifat woman-centered, di mana bagi Sisius, segalanya membawa kepada sesuatu yang bersifat subversif, iaitu meruntuh dan memporak-perandakan segala tanggapan stereotip terhadap wanita yang selama ini terperangkap dalam dunia lelaki. Jadi, mereka beranggapan bahawa hanya wanita yang mempunyai pengalaman khusus sebagai wanita seperti didatangi haid, mengandung dan juga bersalin. Jadi, ini adalah yang dianggap oleh golongan-golongan feminis radikal sebagai kekuatan, satu kelebihan, satu pengalaman yang memang khas dicipta untuk wanita dan tidak dicipta untuk lelaki. Jadi apabila perkara-perkara ini menjadi kekuatan kepada golongan-golongan feminis, mereka beranggapan bahawa mereka mampu untuk survive ataupun meneruskan hidup tanpa adanya golongan lelaki. Kemudian, selain daripada gynokritik dan juga feminist radical, ada juga satu aliran lagi yang terdapat di dalam feminis, iaitu subaltern. Tetapi untuk subaltern saya tak akan terangkan kepada awak, sedangkan kerana saya akan nak awak cari sendiri apakah yang terdapat di dalam aliran subaltern di dalam perkembangan feminis. Okay. Jadi, sebagai persoalan, adakah subaltern ini sebagai sebahagian daripada feminis? Jadi untuk soalan ini saya harapkan awak boleh mencari dan mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan subaltern, dan kita akan bincangkan aspek ini di dalam kelas tutorial nanti. Alright, itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Kali ini dah berkaitan dengan feminis di dalam sastra Melayu kontemporari, dan kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih.